Ini adalah gambar yang paling menarik perhatian saya. Jeff Bezos ketika muda bersama dengan bisnes kecil yang baru dimulakannya, Amazon.com. Saya tertanya-tanya bagaimana dia tahu bahawa syarikat ini akan mampu meletup dan berkembang besar sebagaimana hari ini. Tapi itu dahulu. Hari ini kekayaan dia bernilai 195 bilion dolar, menjadikannya orang paling kaya di atas muka bumi ini selepas daripada Elon Musk, pemilik Tesla. Jumlah ini menyamai GDP sesebuah negara seperti New Zealand dan juga Greece. Pada Ogos 2020, Dia memperolehi 321 juta sehari bersamaan dengan 13 juta satu jam. Tidak hairanlah jika dia bersetuju dengan gaji minimal $15 satu jam bersamaan dengan RM60 satu jam. Jika dikira secara bulanan akan memperolehi sebanyak RM10,000 sebulan. Antara fakta yang menarik ialah Jeff merupakan orang yang sangat-sangat kaya, di mana walaupun setelah memberikan pampasan perceraian kepada isterinya yang berjumlah bilion dolar, dia masih dalam kalangan 20 orang yang paling kaya di atas muka bumi ini. Tapi bagaimana dia sampai ke tahap ini? Adakah dia ini seorang yang kita boleh anggap sebagai satu legenda ataupun hanya sebagai orang yang memusnahkan perniagaan kecil orang lain dan juga mengintip privasi pengguna? Okey, Amazon bermula pada tahun 1995 apabila ibu bapanya melabur dalam syarikat yang baru dimulakannya. Umurnya pada ketika itu hanyalah 30 tahun, yang mana dia pada ketika itu bekerja sebagai pengurus dana. Dan dalam masa kurang daripada 4 tahun, dia telah berjaya menjadi naib presiden kepada syarikat tersebut. Walaupun gajinya pada ketika itu telah cukup besar, tetapi dia nampak satu peluang dan potensi yang ada pada internet. Ini disebabkan latar belakangnya yang belajar sains komputer. Dan dia tahu daripada itu internet akan berkembang lebih daripada 2,300%. Namun, pada ketika itu, internet kebanyakannya hanya digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Tetapi dalam celahan itu, dia berjaya mencari peluang untuk menjual buku di atas talian. Jadi, dia teruskan usahanya. Inilah buku pertama yang berjaya dijual oleh Amazon.com. Saya tak nak bacakan sebab namanya terlalu panjang. Okey, saya baca. Buku itu ialah Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanism. Hanya dalam masa 2 tahun, dia berjaya menyenarai awamkan syarikatnya dengan harga pembukaan $18 seunit. Walaupun begitu, semasa permulaan perniagaan ini, dia menjangkakan bahawa perniagaannya akan mengalami kerugian yang besar. Keuntungan bukan suatu benda yang mudah. Hanya pada tahun 2001, Jeff berjaya mendapat keuntungan pertama bagi syarikatnya. Setelah 2 dekad berlalu, Amazon bukan lagi satu syarikat yang hanya tertumpu untuk jualan buku sahaja. Bidang penjualannya lebih meluas pada hari ini, seperti perkhidmatan cloud storage, penjualan lagu, filem, pembelian barangan rumah dan banyak lagi barangan yang tidak pernah diimpikan oleh Amazon untuk menjualnya. Perkembangan ini menjadikan Jeff Bezos manusia yang paling kaya selepas dia memintas Bill Gates sebelum Elon Musk memintas mereka berdua, menjadikan Jeff orang kedua paling kaya di atas muka bumi. Walaupun Amazon ini satu syarikat yang kaya, tapi ia tidak lari daripada pelbagai kritikan, antaranya pejuang hak asasi pekerja. Begitu juga Amazon dikatakan tidak membayar cukai yang sewajarnya kepada pihak kerajaan. Ia juga telah dikatakan memusnahkan pelbagai perniagaan mak ayah, pak cik, mak cik orang ramai. Malah Alexa telah dikatakan mengintip perbualan dan privasi pengguna-penggunanya. Menurut Business Insider, kekayaan Jeff Bezos sekiranya dia membelanjakan $88,000 adalah bersamaan dengan orang biasa membelanjakan $1. Dia juga dilaporkan membelanjakan pelbagai kekayaannya itu untuk tujuan kebajikan dan kebaikan orang ramai. Tapi sebenarnya terdapat banyak perbahasan berkenaan dengan bagaimana dia menghabiskan, membelanjakan kekayaannya itu. Daripada ini, apa pandangan anda? Adakah dia seorang legenda yang banyak menyediakan peluang pekerjaan dan memberikan sumbangan kepada orang yang dalam kesusahan, ataupun dia adalah seorang penjahat? Tuliskan di ruangan komen apa pandangan anda. Dan jangan lupa untuk tonton video saya yang ini dan juga yang ini.
Okey, bye. Jumpa lagi.